saya terpanggil untuk mencari tentang orang kata peristiwa akhir zaman. Jadi semua ni berkait. Dan rasanya berkait dengan mimpi. Jadi dari situ mula satu pencarian, yang mana kemudiannya saya berjumpa dengan bapa kepada mak kepada ibu kepada bapa saya itu nenek. 3 tahun tak jumpa, baru saya bertanya tentang susu galur keturunan, dan baru terbuka sikit, dan saya mula mencari bagaimana susu galur saya, bapa saya bermula daripada Belah Perak sampai ke Aceh. Dan kemudian apabila dikaji, rupanya Aceh itu bersama ke Baghdad dan bersama ke Mekah. Dan dari situ bila saya tahu siapa keturunan saya, baru saya faham kenapa saya dapat mimpi macam itu dan apa sebenarnya yang menimbulkan rasa untuk berjuang ini. Dan rasa itulah yang saya sampaikan melalui penulisan buku Petualang ke Aceh. Jadi masih ada 3 minit ya. Jadi di dalam muka surat 3 ya, Berpetualang ke Aceh. Di sini saya lampirkan satu perenggan yang boleh ditemui dalam buku Hikayat Raja-Raja Pasai. Ya, ini tulisan lama. Hikayat Raja Pasai dianggap sebagai teks tertua Melayu yang diketahui. Dipercayai ditulis lebih 500 tahun lalu. Kedua adalah buku Sulatus Salatin ataupun dikenali sebagai Sejarah Melayu, tulisan Bendahara Tun Selanang Benda Johor ya. Di situ ada disebut ayatnya dua buku mungkin ada lain sikit tapi lebih kurang sama, bahawa katanya Rasulullah bersabda ya. Jadi kalau Rasulullah bersabda ni biasanya orang kata dah jadi hadis. Tapi benda ni saya tak jumpa kat tempat lain, saya jumpa dalam hikayat. Katanya sepeninggal aku telah wafat kelak akan muncul sebuah negeri di bawah angin, samudra namanya. Apabila terdengar kamu nama negeri itu, maka suruhlah sebuah bahtera untuk membawa perkakas dan alat kerajaan ke negeri itu, serta kamu Islamkan sekalian isi negeri itu, serta ajar mereka mengucap 2 kalimat syahadat, kerana dalam negeri itu kelak banyak orang yang akan jadi wali Allah. Tetapi semasa kamu hendak pergi ke negeri itu, hendaklah kamu singgah mengambil seorang fakir di negeri Menggiri, bawalah fakir itu bersama. Jadi dalam buku saya ni adalah saya diceritakan apa yang berlaku. Bagaimana benda ni sebenarnya berlaku ya. Di Pulau Besar ada makam, kata makam seorang bernama Syekh Ismail. Memang berlaku Syekh Ismail ni dipinta oleh Syarif Mekah yang berketurunan Sayyidina Hasan untuk mencari seorang raja di Aceh bernama Merasilu, kemudian Islamkan balik, ditabrakan sebagai Sultan Malikus Saleh. Jadi di sini ada satu kunci cerita berkenaan peranan Melayu Islam akhir zaman. Selain itu, InsyaAllah kalau ada masa saya akan ada peluang saya akan cuba ceritakan lagi. Cubalah masuk ke blogspot saya, Merasilu ya, MERAHSILU one word .blogspot.com. Dan juga saya ada blogspot bahasa Inggeris Berpetualang ke Aceh, tapi bersambung BERPETUALANG one word.blogspot.com. Dan satu lagi berkenaan ada macam-macam tentang masjid dan makam-makam dan tempat-tempat Melayu, itu dia bagi nama Art Melayu, ARTMELAYU.blogspot.com. Okey, sekian. Okey, tambah sikit. How to get your novel? Kat mana dapat? Kedai buku mana? Just mention je. Okey, novel siri buku Petualang ke Aceh ni boleh didapati di kedai-kedai terpilih MPH dan Popular Bookstores, dan insyaAllah di setengah kedai buku. Tapi mungkin stok di sana mungkin tak pasti. Kalau tak pasti, tanya pada kaunter, mungkin dia boleh beritahu kedai cawangan mereka yang paling dekat yang ada. Ataupun kalau tak juga, saya ada masih menyimpan sikit stok, boleh beli terus daripada saya melalui pos. Dia arahan, dia punya instruction ya, untuk membeli buku tu boleh ditemui di dalam blogspot merasilu.blogspot.com. Okey. So satu lagi, harapan Razi untuk semua penulis novel Islami di negara kita. Harapan saya adalah semua penulis novel Islami ada garis tujuan yang nyata. Kita bukan tulis sekadar untuk mengisi masa, tetapi untuk memperjuangkan sesuatu. Mungkin kita semua ada cara berdakwah yang tersendiri. Ya, berdakwah tidak semesti kita pandai membacakan ayat Al-Quran, kerana kalau kita pandai bahasa Arab, orang Arab di sana lagi pandai, tapi tak ramai juga yang tak masuk Islam. Malah orang Arab yang Islam sendiri tidak menolong orang Palestin, malah yang ada memang terang-terang menjadi batu api Zionis. Jadi di mana terletaknya Islamnya itu? Dan kan makna Islam sendiri adalah salam, kedai perkataan salam itu menyerah. Dia menyerah macam mana? Adakah kita betul-betul Islam, atau adakah kita cuma Islam dari segi luarannya? Jadi tugas penulis-penulis adalah untuk mencari ini. Dan pada saya,
kita tak dapat lari untuk mencari makna sebenar Islam. Kita mesti masuk kepada kebatinan Islam, iaitu ilmu tasawuf, dan kita cuba membersihkan hati. Daripada situ, insya-Allah kita sendiri akan diberitahu ke mana arah yang perlu dibawa. Yang penting kita buat segala sesuatu kerana Allah dan Rasul, bukan kerana nama, bukan kerana ni lagi satu saya tak suka kan, kadang-kadang bila pandai menulis ni, orang-orang akan cuba perbaikan kita supaya kita menulis untuk mereka, untuk menaikkan pihak tertentu. Itu perkara biasa berlaku bila kita dilihat mempunyai kebolehan menulis dan ada kebolehan untuk mempengaruhi orang. Jadi tetapkan tujuan kerana Allah dan Rasul, untuk orang Islam. Okey, sekejap je kan? Okey. Susah nak berhenti kan? Pasal tak tahu apa nak cakap saya. Tak apa. Tak betul dah tak? Sebab dia yang senangnya sebab kita menceritakan benda yang memang kita dah lalui. Milik kita, yang kita lalui. So, Yes. Yalah, cuma kita tertib kat mana, nak mula kat mana. Itu saya kata benda ni macam perkisahan. Ini penulis ataupun novelis yang datang pun, apa dia nak cakap, saya bagi peluang lah kan. Yalah. Kita tak ada medium lain untuk cerita pasal novelis Islam. Betul. Memang Yang susah. kalau Kalau segi nak dapat profesi normal memang susah. Susah. Terus effect sekarang radio station pun ada yang macam dulu dekat Seremban, tak silap ada cerita pasal karya-karya. Sekarang pun dah tak ada dah. Dia pun datang sini, Ain Baik datang sini. Okay, apa ni? You ada dalam ni dia punya watak perwatakan means you sendirilah. Itu saya lupa nak cakap tadi kan. Sebab dia jadi novel, jadi saya cipta satu watak. Memang berdasarkan pengalaman sebenar, tapi saya cipta watak bernama Muhammad Al-Aminur Rashid. Apa nanti I mention. Sebenarnya nama Muhammad Al-Aminur Rashid ni saya pakai kenapa tau? Sebab kali pertama saya berjalan cari makam di Perak. Masa tu saya nak link keluarga saya. Bila saya nak balik, pasal besoknya saya dah bercuti nak kerja. Jadi masa tu saya naik motor besar, saya tengah seberang Sungai Perak nak masuk ke parit jambatan di sana, tiba-tiba keluar nama terang kat hati saya. Yes, Muhammad Al-Aminur Rashid. Saya tak tahu nama siapa. Semasa tu isteri saya dulu dia tengah mengandung kan. Saya ingatkan ni nama anak aku, tengok-tengok anak perempuan. Tak boleh pinjam kena buat nama baru lah. Macam you buat apa tu? You buat macam grafik dalam ni from you yourself ataupun semua saya buat sendiri. Saya pakai bukan Photoshop, apa lagi satu lah, saya dah lupa dah. Alah, dia adik-beradik dengan Photoshop, tapi untuk teks je. Dia memang untuk buku. PageMaker 7. Lepas tu baru saya balik ke InDesign. Sebab PageMaker 7 tu ada satu masalah, di mana kalau letak grafik kadang-kadang bila kita tukar PDF dia lari. InDesign baru dia cantik. Tapi sebenarnya buku pertama ni tak salah cakap lah, sebenarnya dari segi printing saya tipu sebenarnya. Kenapa? Buat? Ini saya chop RM6 satu buku. Ya ke? Sedangkan buku kedua saya RM3.20 dapat lain. So you bukan buat serentak, beri serentak. Tak. Memang saya buat sini, lepas tu bila saya dapat cover balik baru saya buat ni. Bukan serentak. Mana saya ada duit nak buat serentak. Semasa ni saya tak cerita tau. Bahawa lepas 2001 bila saya mencari ni, saya menggagau sampai saya bercerai, saya berhenti kerja, saya tak ada apa, tak kerja lama. Memang betul-betul saya menggagau lah, pergi ke makam-makam, tidur di masjid-masjid. Jobless.